Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Didoakan mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka. Okey, so perbincangan kita pada hari ini adalah as-sa'ah. Kita cuba nak ulang kaji bagaimana cara kita nak bertanya dalam bahasa Arab berkenaan masa. Okey, so macam mana nak sebut jam, macam mana nak sebut minit, 30 minit, 15 minit dalam bahasa Arab. Tonton video ini sampai habis, okey? كم ساعة الآن؟ Selamat kembali ke Kafapedia Channel. Okey, untuk ulang kaji hari ini, bagi topik Al-Awqat, saya akan gunakan buku ini, Practice Standard Bahasa Arab. Kalau KSSR ataupun sesi pagi, pelajar akan belajar topik Al-Awqat ni masa tahun 5, masa darjah 5. Tapi kalau kurikulum JAKIM, KAFA ni tahun 4. Okey, so untuk ini kan, saya suka guna buku ni. Bukan apa, sebab buku ni RM1 sahaja. Biasanya kalau hujung tahun, kedai buku Banggul dekat Kuala Terengganu biasanya akan ada clearance stock. Dia akan jual buku terbitan ni biasanya mesti RM1. Biasanya saya akan beli Jawi dan Bahasa Arab lah untuk student saya untuk tahun depan. Sebabnya, saya beli duit saya dululah. Sebabnya dapat kurangkan kos lah. Sebab kutipan yuran tu, buku ni RM1 je. So, sangat jimat lah. Kan? Okey, so kembali kepada topik Al-Awqat tadi. Baiklah, video ni saya akan cuba fokuskan asas-asas penekanan waktu lah. Kita jam adik-adik ada berapa? Pukul berapa, daripada pukul berapa hingga pukul berapa? Kita ada angka daripada 1 hingga 12 kan. 1 pagi sampai 12 tengah malam. Betul tak? 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Tu waktu orang tidur kan. 5 pagi, 6 pagi, bangun subuh kan. 7 pagi pergi sekolah. Pukul 8 pagi sampai bila? Sampai pukul 1 kan. 12 tengah hari, 1 petang. Okey, 1 petang sehinggalah pukul 7 petang. Pukul 8 baru pukul 8 malam. Betul tak? Okey. So, dalam bahasa Arab ni kita akan bagi penekanan macam mana nak sebut pukul 1 tepat. Kita akan berkisarkan tepat tu, 1 tepat, 2 tepat. Okey. Kemudian baru kita akan berdikit-dikit pergi ke macam mana nak sebut 1 5 minit, 1 10 minit, 1 suku, 1 20, 1 setengah. Setengah tu 30 minit kan. Kemudian 1 45, betul tak? Okey. Dan demikianlah dalam bahasa Arab. Ada akan satu yang akan mengelirukan pelajar bila nak menjawab soalan. Pada saya lah, teknik untuk menjawab tu, itu yang paling penting. Dan dalam topik ini yang mengelirukan apabila jawapan yang dikehendaki itu tidak straightforward. Jawapan yang dikehendaki itu tidak contoh kalau ditanya 1:45 minit petang. Dalam jawapan tu tak ada 1:45 minit petang. Biasanya soalan dia akan bertanya sama ada dalam bentuk ayat ataupun nombor. Kalau nombor, senang adik nak bagi kan, betul tak? Tapi akan ada satu soalan yang agak tricky, yang boleh mengelirukan pelajar. Jawapan mana yang paling tepat? Contoh saya berbalik tadi, 1:45 petang. Kalau ada jawapan 1:45 minit petang, mudah nak cari. Tapi takkan ada pukul 1:45. Nak tahu macam mana? Tonton video ini sampai habis. Rugi tak tengok sampai habis. Okey?
Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan adik-adik. Okey, untuk pertama-tamanya kita akan belajar cara nak sebut waktu yang tepat-tepat je dulu. Okey, pukul 1 tepat. Cara kita nak sebut as-sa'ah al-wahidah. As-sa'ah al-wahidah. Tamaman. Tamaman tu maksud dia tepat. So, pukul 1 tepat. Okey. Pukul 2. As-sa'ah as-thaniyah. As-sa'ah as-thaniyah. Pukul 2. Kan? Tadi 1 al-wahidah. 2 as-thaniyah. Faham kan? Cuba bezakan cara kita nak kira tu. Wahid, 1. Isnani, 2. Tapi bila dia masuk dalam jam, cara sebutan 2 tu dah jadi lain dah. Dia dah jadi as-thaniyah. Bukan isnani lagi. Okey, kita sambung. Pukul 3. As-sa'ah as-thalithah. As-sa'ah as-thalithah. Pukul 3. Kalau tepat, tamaman. Tambah saja tamaman di belakang. Orang fahamlah tu tepat. Okey, pukul 4. As-sa'ah ar-rabi'ah. As-sa'ah ar-rabi'ah. Pukul 5. As-sa'ah al-khamisah. As-sa'ah al-khamisah. Pukul 5 pun berubah juga. Khamisah kan. Tak adalah berubah banyak mana pun. Kalau 5 kita bilang macam mana? Wahid, ithnani, thalathah, arba'ah, khamsah. Khamsah kan? Tapi bila dalam jam, dia akan berbunyi al-khamisah. Baik, kita sambung dengan pukul 6. Macam mana nak sebut tu? As-sa'ah as-sadisah. As-sa'ah as-sadisah. Okey, bagi adik-adik yang baru sahaja mempelajari waktu ini, as-sadisah mungkin perkataan yang baru adik pernah dengar. Okey, nombor mana ada as-sadisah kan? Cuba kita bilang daripada 1 sampai 6. Wahid, ithnani, thalathah, arba'ah, khamsah. Yang ke-6, sittah. Kan? Betul tak? Sittah. 6. 6. Bahasa Inggeris, 6. 6. Bila bahasa Arab, jadi sittah. Tapi bila dalam jam, dia tak panggil pula as-sa'ah as-sittah. Tak. Dia jadi as-sa'ah as-sadisah. Yang ni perkataan dia berubah terus. Tidak dapat tidak, adik mesti hafal. Okey, tahu sebut dan tahu eja. Baik, kita sambung lagi dengan seterusnya pukul 7. Okey, pukul 7 nak sebut macam mana? As-sa'ah as-sabi'ah. As-sa'ah as-sabi'ah. Kalau kita membilang ataupun mengira tu angka 7 tu kita sebut sab'ah, betul tak? Sab'ah, 7. Tapi bila dalam jam dia jadi as-sabi'ah. Kita tambah alif di tengah tu. Kan sama situasinya tu dengan pukul 2. Tak? Sepatutnya isnani jadi as-thaniyah. Tak? Thalathah dah jadi as-salisah. Kan? Arba'ah dah jadi ar-rabi'ah. Nampak tak? Trend dia tu ditambah alif kat tengah. Sama juga dengan pukul 5. Sepatutnya bila kita bilang angka ataupun kita sebut angka 5, khamsah. Tapi bila dalam jam jadi al-khamisah. Begitulah dengan nombor 7 tadi. Sab'ah dia jadi as-sabi'ah. Adik ingat trend dia tu, dia punya teknik tu tambah alif di depan. Maksud dia sama saja. Okey? Baik, kita sambung lagi. Pukul 8 nak sebut macam mana? As-sa'ah as-saminah. Sudah minah pula. Okey adik. Kalau kita membilang sebut angka 8 tu, apa dia? Samaniyah. Betul tak? Samaniyah. Kan? Tapi bila dalam jam, tak? Kaedah jam tu kita akan sebut as-saminah.
Ingat macam tu je lah. Minah-minah tu pukul 8. Tak? Gitu. Okey, pukul 9. As-sa'ah at-tasi'ah. As-sa'ah at-tasi'ah. Kalau kita sebut atau membilang angka 9 tu, kita sebut tis'ah. Tapi kaedah jam tu, kita sebut at-tasi'ah. Pukul 9. Teknik dia sama, tambah alif di tengah tu. Kan? At-tasi'ah. Tis'ah. Tak? Jadi at-tasi'ah tambah alif kat tengah tu. Baik, pukul 10 pula. As-sa'ah al-ashirah. As-sa'ah al-ashirah. Kalau nak letak tepat tu belakang, tambahlah perkataan tamaman. Jadi pukul 10 tepat. As-sa'ah al-ashirah tamaman. Asyara, 10. Bila dalam jam dia jadi al-ashirah. Baik, pukul 11. Sejanji ini adalah perkataan yang pelik yang terakhir yang adik boleh belajar. Maksud saya pelik tu tidaklah pelik berbenar. Cumanya adik tak biasa dengar. Berbeza sama sekali masa adik membilang tu. Itu maksud saya. So, jangan takut. Okey, biasa-biasakan. Okey, ulang selalu tengok video ni. Biasakan mendengar, biasakan menulis. Lama-lama adik akan jadi lali lah. Biasalah, tak takut lah. Okey, benda baru memang mula-mula takut. Lama-lama kita akan jadi terbiasa. Okey, so kita sambung. Yang perkataan baru adalah pukul 11. As-sa'ah al-hadiyah asyarah. As-sa'ah al-hadiyah asyarah. Pukul 11. Kalau kita membilang nak sebut angka 11, kita sebut macam mana? Ahada asyarah. Kan, kalau 11. Tapi dalam kaedah jam kita tak sebutlah macam tu. Kita sebut as-sa'ah al-hadiyah asyarah. Okey, ini adalah untuk yang terakhir dalam jam, iaitu pukul 12. Tak kisahlah siang ke malam ke, yang penting kita nak bagi tahu tepat. Pukul 12 tepat. Macam mana nak sebut? As-sa'ah as-thaniyah asyarah. As-sa'ah as-thaniyah asyarah. Pukul 12 tepat, tambah je tamaman di belakang. Jadi as-sa'ah as-thaniyah asyarah tamaman. Pukul 12 tepat. Baiklah adik-adik, setelah 13 minit video kita belajar tadi, mari kita cabar diri kita. Kita tanya diri kita sendiri, adik tanya diri adik sendiri, apa benda perkataan baru yang dipelajari hari ini dalam angka, dalam jam. Apa perkataan baru yang adik belajar? Tadi kita perasan ada perbezaan ejaan dan sebutan bagi beberapa nombor yang terlibat. Betul tak? Contohnya macam 2, as-thaniyah 3, as-thalithah 4, ar-rabi'ah 5, al-khamisah. Betul tak? Lepas tu ada perkataan yang berubah terus. Contoh macam sitah 6. Tiba-tiba dalam jam dia jadi as-sadisah. Betul tak? Lepas tu nombor 8. Biasa kita kira, kita sebut samaniyah. Tapi tiba-tiba dalam jam dia jadi as-saminah. Betul tak? Apa lagi yang perkataan baru yang berubah terus? Ya, pukul 11. Pukul 11 jadi mana? Macam mana nak sebut? As-sa'ah al-hadiyah asyarah. Al-hadiyah asyarah. Kan? Pukul 11. Gitu. So, kita ada beza ejaan dan sebutan. Yang trend tambah alif di tengah. Dan satu lagi yang baru, kaedah yang baru adalah ejaan dan sebutan nombor itu berubah terus dalam kaedah jam. Okey? Boleh faham tak ni? Mudah-mudahan adik faham insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkanlah adik untuk faham. Okey, so boleh tak ni kita nak
proceed ke yang seterusnya. Tadi jam, tepat, tamaman. Ni kita nak belajar, nak sebut macam mana pula minit ni. 5 minit, 10 minit, 15 minit. Boleh jom kita teruskan. Ad-daqaiq. Teng 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 teng. Adik-adik yang pakai jam tu pastikan adik tahu macam mana nak bagi tahu bila ada orang tanya. Dah pukul berapa sekarang? Jom pergi makan, jom pergi main. Kan, contohlah tengok jam tangan, jarum panjang nombor 1 ke nombor 6. Okey, jarum panjang nombor 6, jarum pendek nombor 2. Agak-agak pukul berapa tu? Lepas tu kalau kawan tanya ngam-ngam pukul 3 tepat, syok lah jawab betul kan. Tiba kawan tanya jarum pendek duk tang lain, jarum panjang duk lain, gelabah dah macam mana nak jawab. So adik-adik, apa kata kita cuba belajar nak jawab bila orang tanya dalam bahasa Arab jam, bila melibatkan minit. Jom kita tengok 5 minit. 5 minit, contoh macam 1-5 minit. 1-5 minit, boleh tak adik bayangkan 1-5 minit, jarum panjang duduk di mana, jarum pendek duduk di mana. Bila kata pukul 1 tepat, maksudnya jarum panjang nombor 12, jarum pendek tunjuk nombor 1. Betul tak? Baru jadi 1 tepat. Kan, kalau 1-5 minit, jadinya jarum panjangnya dah bergerak ke arah nombor 1 dan jarum pendek masih lagi dekat nombor 1 ataupun mungkin beralih sikit. Tu jadi 1-5 minit. Kan, betul tak? Jadi bila kawan tanya bila kebetulan pukul 1-5 minit, so cara nak jawab dia adalah al-an as-sa'ah al-wahidah 5 daqaiq. Daqaiq tu minit, 5 tu 5. Jadi 1-5 minit adalah as-sa'ah al-wahidah 5 daqaiq. Baik, kalau jarum panjang dah bergerak melepasi nombor 1, maksudnya dia dah pergi ke nombor 2. Itu kan dah 10 minit berlalu, betul tak? Jadi dah jadi pukul 1 berapa? 1:10 minit. Jadi macam mana pula nak jawab? Tadi 1-5 minit, as-sa'ah al-wahidah 5 daqaiq. Kan kalau kita membilang tu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tu kan asyarah. Kan kalau 10 minit nak sebut macam mana? 5 jadi 10 asyarah daqaiq. Jadi jawapan penuh dia al-an as-sa'ah al-wahidah asyarah daqaiq. Pukul 1:10. Kalau petang lah. Kalau malam lah. Malam lailan. Kan? Kalau petang? Kalau pagi? Kalau pagi 1:10 pagi jawab sobahan. Kalau petang apa? Petang. Tak apalah petang tu. Saya simpan dulu, minta adik fikir dulu. Ataupun cari ke dulu, nanti saya tanya lagi. Okey, sekarang 15 minit pula. Macam mana? Bermaksud jarum panjang dah melepasi nombor 2. Bermaksud jarum panjang tu dah bergerak ke arah nombor 3. Maksudnya 15 minit telah berlalu. Okey, adik faham tak suku-suku tu? Duk sebut 1 suku, 2 suku. Faham tak suku tu? Boleh bayang tak suku tu macam mana? Jam tu kan pula, dia nampak tak garisan putus-putus merah tu? Kan saya cuba nak bahagi tu kan. Okey, jam tu kalau adik bahagikan kepada 4, so bahagian pertama tu nampak macam pi tu kan, segitiga macam tu. Yang pertama tu itu adalah suku. Bermaksud 1/4. Kalau bulatan tu dibelah kepada 4, suku tu maksudnya bahagian yang pertama tu, itu 1/4 suku. Itulah dia suku. Okey, dalam kaedah jam ni suku tu bermaksud 15 minit. Okey, kalau 1:15 minit macam mana nak jawab? As-sa'ah al-wahidah wa rub'u. Rub'u. Tambah wa tu maksudnya dan pukul 1 dan 15 minit. Kaedah Arabnya macam tu lah kalau dalam jam. As-sa'ah al-wahidah wa rub'u. Itu pukul 1 suku. Maksudnya 1:15 minit lah tu. Okey, faham Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, dalam jam, 1 jam kita ada berapa minit?
1 jam kita ada 60 minit. 60 minit. Sebab tu bila dia bahagikan 4 tu kan. So kita akan dapat 4 pi tu. Ataupun kita ada akan 4 kali suku. 15 minit, 15 minit, 15 minit, 15 minit kan. 15 darab 4 kan 60. Betul tak? Cukup 1 jam 60 minit. Okey, 15 minit yang pertama, hak tu kita panggil suku. Kan? Kalau 15 minit terakhir nak mencukupkan 1 jam, nak jadi kepada jam yang berikutnya, itu dalam bahasa Arab, kita akan panggil 15 minit lagi nak cukup ke jam yang berikutnya. Tak cukup 15 minit lagi nak ke pukul berikutnya. Nampak tak? Suku yang terakhir tu ataupun pi yang keempat tu kan, yang saya garis putus-putus tu, itu saya nak menunjukkan itu adalah bahagian suku yang terakhir dalam jam ya. 15 minit yang terakhir nak mencukupkan kitaran 1 jam. Jadi orang Arab panggil illa rubu'an. Illa rubu'an. Tak cukup 15 minit lagi nak ke jam yang baru. Nak pergi ke jam yang seterusnya. Kalau tadi kita duk sebut pukul 1 suku kan. Hak ni kita nak kata tak cukup 15 minit lagi nak pergi pukul 2. Macam tu. Itulah maksudnya illa rubu'an. 15 minit lagi nak ke jam yang baru. Faham tak? Illa rubu'an. Tak cukup 15 minit nak ke jam yang baru. Faham ya? Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, nak tanyalah. Adik nampak tak kat gambar tu ada garis yang putih-putih warna merah tu? Teringin tak nak tanya sebab apalah ada garis yang putih-putih merah tu? Saya buat tu tujuannya adalah nak menunjukkan kedudukan jarum. Jarum apa? Jarum panjang. Jam tu kan ada 2 jarum. Ada 3. Jarum panjang, jarum pendek, jarum saat. Jarum saat tu tak ambuh lah. Nak kira sekarang ni, kita nak menandakan minit tu, jarum panjang tu yang memainkan peranan penting tu. Kita nak menunjukkan dah minit ke berapa dah masa dah berlalu tu. Jadi kalau adik tengok garis putih-putih merah tu kan, itu sebenarnya nak menunjukkan kedudukan jarum panjang. Kalau jarum panjang di nombor 12 bermaksud itu adalah tepat. Kalau pukul 1 tepat. Kalau 2 lah 2 tepat. Okey, sekarang kalau jarum panjang itu dah berada pada kedudukan nombor 4, bermaksud apa? Bermaksud 20 minit dah berlalu. Dalam bahasa Arab dipanggil sulus. Sulus 20 minit. Tadi kalau yang 5 minit khamsu kan, khamsu daqaiq. Kalau 10 minit 10 daqaiq. Kalau 15 minit dipanggil rubu'u. Kalau 20 minit orang Arab panggil sulus. Tidak dapat tidak, adik memang kena hafal. Tidak ada cara lain. Sebab kita bukan Nabi. Kan, kita dah boleh terima wahyu, ingat tokoh macam tu tak boleh. Kita manusia biasa, kita kena rajin membaca, rajin buat latihan, rajin sebut, rajin ulang kaji. InsyaAllah melekatlah tu kat dalam otak. Sebab proses pembelajaran mesti adalah berulang. Okey, kita belajar setiap hari. Setiap hari itu adalah pengajaran dan pembelajaran bagi orang. Bagi setiap orang. Bahkan saya pun orang tua pun macam tu juga. Sehinggalah kita mati. Macam itulah proses pembelajaran. Setiap hari adalah kita akan belajar benda yang baru. Tak belajar benda yang baru pun kita akan belajar benda yang sama. Sebab manusia itu kan insan. Dan Al-Quran kata insan itu mudah lupa. Baik. Jarum panjang nombor 4 bermaksud 20 minit dah berlalu. Seorang Arab panggil sulus. Okey. Kalau 20 minit yang terakhir nak melengkapkan kitaran jam, 20 minit terakhir sikit lagi nak masuk ke pukul lain. Contoh tadi pukul 1 kan. Maksud 20 minit lagi nak ke pukul 2. Kan tadi orang Arab kata tak cukup. Jadi hak ni kalau sulus 20 minit, tak cukup 20 minit lagi, kita panggil illa sulus. Illa tu ingatlah tu, tak cukup lah tu, bahasa kampung macam tu lah lebih kurang maksud dia. Illa sulus.
Tak cukup 20 minit, lagi nak ke pukul yang baru. Okey? Baiklah adik-adik, ini adalah bahagian terakhir teknik menguasai jam. Ya, okey, ini dikatakan 30 minit. 30, nampak tak jam tu garisan merah putus-putus. Sebelah separuh sana 30 minit, sebelah sini 30 minit. Okey, 30 minit. Kan 1 jam ada 60 minit. Okey, kalau separuh daripadanya 30 minit lah, kita panggil setengah. Tak? 12 setengah, 1 setengah. Kadang-kadang orang nak cakap penuh 1:30 minit. Tapi biasanya orang cakap mudah 1 setengah lah. Kan? Setengah tu maksudnya 30 minit. Okey? Separuh daripada kitaran jam. Okey? Kan 1 jam ada 60 minit. Bila bahagi 2, separuh daripadanya adalah 30 minit. Setengah. Okey? Dan bahasa Arab kita panggil nisfu. Nisfu. Ingat tu. Setengah maksud dia. Nisfu. Setengah maksud dia. Okey? Okey, jom adik-adik kita uji minda kita sama ada kita ingat atau tidak, atau kita faham atau tidak masa belajar tadi. Okey, setelah hampir setengah jam kita belajar tadi teknik nak menguasai jam dalam bahasa Arab, jom kita cuba ujian lisan yang pantas ini. Tengok orang bangun tidur pukul berapa tu, jarum panjangnya duduk di nombor 3 dan jarum pendeknya nombor 6. So bermakna ini adalah pukul 6. 6 tepat atau 6 berapa ni? Sebab jam jarum panjang tu duduk nombor 3. Bermakna 15 minit telah berlalu daripada pukul 6 tepat. Jadi, jawapan yang tepatnya adalah pukul 6 suku atau pukul 6 15 minit. Dalam bahasa Arab, as-sa'ah, as-sadisah wa rubu'un. Saya ulang. Pukul 6, 15 minit adalah as-sa'ah, as-sadisah wa rubu'u. Ya, tibalah masanya untuk saya dedahkan teknik untuk menguasai jam dalam bahasa Arab yang saya janjikan di awal video tadi. Yang saya kata akan ada soalan tricky tadi tu kan, yang boleh mengelirukan adik-adik nak jawab dengan betul. Ya. Ini adalah salah satu contohnya. Okey, dia teknik nak tengok jam ni asas dia 2 je. Tengok jarum panjang, tengok jarum pendek dia duduk kat mana. Okey, lepas tu kita tentukan dia 15 minit terakhir ke 15 minit pertama ke. Okey, dalam situasi ini kita tengok jarum pendeknya menghampiri nombor 5, bermaksud masih pukul 4. Sebab jarum tu belum lagi pukul 5. Jarum panjang tengok tu tepat nombor 9. Bermaksud 45 minit telah berlalu daripada pukul 4. Betul tak? So sekarang menunjukkan waktu pukul 4:45 minit. Atau dengan erti kata lain, lagi 15 minit nak ke pukul 5. So macam mana? Itulah jawapan nak jawabnya tu nanti. Sama ada dengan gaya mudah, straightforward, kan? Ataupun dengan gaya yang mengelirukan. Gaya yang mengelirukan tu yang tadi itulah. Yang apa? Yang kata tak cukup berapa minit lagi tu nak jam yang berikutnya. Okey? Kalau macam yang ni, jawapan yang straightforward, jawapan yang mudah adalah pukul 4:45. Betul tak? Tapi kalau nak mudah jawab dalam bahasa Arab, kalau dah banyak sangat minitnya tu, lebih baiklah kita nak memudahkan jawapan kita. 15 minit lagi tak cukup pukul 5. Lebih baik, maksud saya lebih baik kita gunakan illa rubu'an. Berbanding dengan kita jawab penuh 45 minit tu. Okey adik-adik, bila mana jam tu, jarum panjang dia dah melepasi banyak sangat dah minitnya, lebih baik kita guna form ataupun kaedah yang guna perkataan illa tu. Tak cukup. Illa rubu'an, illa sulusan, illa kan, illa asyara, macam tu. Sebabnya minit dia dah banyak sangat. Jadi lebih baik kita guna cara nak tulis yang lebih mudah. Okey, so jawapan untuk situasi ini adalah pukul 4:45-nya berbunyi as-sa'ah,
al-khamisah illa rubu'an. Pukul 5 tapi tak cukup lagi 15 minit. Orang faham lah tu, maksudnya pukul 4.45. Baiklah adik-adik, ini adalah pop quiz yang terakhir kita. Jadi kita tengok sekarang pukul berapa. Kita tengok gambar, itu waktu malam, budak tu dah nak tidur. So gambar menunjukkan jarum panjang berada pada nombor 2, yakni 10 minit telah berlalu. 10 minit berlalu daripada pukul berapa. Tengok pula jarum pendeknya. Jarum pendeknya pukul 10. Bermaksud sekarang adalah pukul 10 malam. Pukul 10 minit malam. Okey, sebab jarum pendeknya dah pada kedudukan nombor 2, bermaksud 10 minit telah berlalu daripada pukul 10 malam. Jadi pukul 10 minit malam. Dalam bahasa Arabnya berbunyi as-sa'ah al-ashirah wa 10 daqaiq. 10 minit kan? Minit tu daqaiq. Asyarah 10. Jadi as-sa'ah al-ashirah 10 daqaiq. Alhamdulillah adik-adik, saya fikir sekian sahajalah ulang kaji kita berkenaan topik al-awqat. Mana yang baik itu semuanya datang daripada Allah, mana yang kurang itu, yang jelek itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Moga-moga adik berjaya dengan cemerlang dan boleh menguasai teknik dalam kaedah jam ni dalam bahasa Arab dengan baik sekali. Baiklah, sehingga berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Ma'assalamah. Assalamualaikum.